Okay, so to dia catch. The principle of locality help to speed up main memory access by introducing small fast memory known as cache. That whole block of the most recent, kalau kita tengok kat sini most recent reference instruction. Maksudnya bila macam tadi lah, bila kita dah buat sesuatu aktiviti tu ataupun proses tu, dia akan save and then dia tahu proses tu apa, location dia dekat mana dekat dalam paging table tu. So itu yang dimaksudkan dengan okay. Cache is a small fast storage device called the operand tadi operand, contohnya calculation tadi, and instruction most likely to be used by the CPU. Okay, so the cache, kalau kita tengok hierarchy dia, kita dah belajar kan sebelum ni kan, yang paling smallest is lepas register is cache. Okay. And then kali ni I go through saja sebab untuk setiap explanation lebih detail I ada includekan sekali dengan dia punya link. Maksudnya kalau ada calculation ke atau dia punya drawing ke nanti, and then saya dah cari YouTube yang betul-betul match dengan kita punya syllabus yang senang dipahami. Okay. And the virtual cache memory ni dia ada dua, satu temporary locality and spatial locality. Temporal maksudnya of course lah temporary saja kan, di locality in time. If an item is referenced, it will tend to be referenced again. Ini assumption. Okay, that's why wujudnya contohnya reuse, loops, okay, macam tadilah bila dia akan fikir bila kita dah buka calculator tu, most likely esok kita akan guna calculator tu balik. Okay, so that's why itu yang disimpan. Keep more recently accessed data item closer to the processor. Okay, and then the next one is spatial locality. Okay, spatial locality. If anything reference, item whose address are close by tend to be referenced soon. Contohnya straight line code, array access. Okay, yang ini contohnya loops yang kita selalu pakai and proses yang ada loops. Kalau kat sini contoh yang dalam programming yang kita pakai ialah array access. Okay, array yang kat sini dia more focus on address. Okay, space address. So maksudnya kalau tadi dia dah buka calculator, dia dah letaklah calculator kita punya proses ni dekat segment number 1 atau frame number 1. So apa yang disimpan ialah addressing tu. Dia tak simpan apa yang kita buat, dia simpan address kita tu. Okay, so tu dia beza duanya sekali, address and reference ataupun apa yang dia buat atau proses macam tu, right? And then have own parameter atau requirements dan virtual memory tu macam senang je kan, kita set kita create portion of hard disk kita tu jadi virtual memory. Okay. Tapi sebenarnya virtual memory ni juga ada beberapa requirements. Salah satunya contohnya ialah logical organization, physical organization, and then dia ada protection untuk avoid daripada yang kita tengok dia avoid daripada kehilangan address dekat dalam virtual memory tu. And then dia ada relocation and sharing. Explanation dia yang macam saya ada penerangan yang lukis-lukis saya dah bagi kat sini. Sebenarnya nak tengok kat sini what is virtual memory requirement lah. Kalau nak kata logical and physical organization, the concept of logical address space that is bound to separate physical address space is central to proper memory management. Okay, ini yang saya terangkan dekat WhatsApp tadi. That's why saya tanya kan apa demand paging tu apa, page fault apa, sebab
kalau kita tengok sebelum ni, bila kita tengok paging atau virtual machine punya slide ataupun dia punya video penerangan, sebelum CPU tu kita punya main processor kita CPU. Okay. Sebelah processor kita sepatutnya ada MMU, iaitu kita punya main memory. Main memory kita ialah kita punya the real RAM. Okay. Okay. Tapi bila mana ada paging ataupun virtual memory, dia akan, sebelum ni tak ada logical address tau. Sebelum ni ada physical address ataupun kita panggil sebagai RAM. Okay, don't be confused Physical address, physical memory ataupun main memory is the same. Physical memory, main memory is the RAM. RAM kita RAM kita ada 4 GB RAM kan, itulah dia. Tapi bila mana ada virtual memory ataupun ada paging, itulah wujudnya logical memory. Okay, so kena ingat logic, saya dah tulis tadi logical memory is virtual memory. Main memory is RAM, iaitu physical memory. Okay, so bila dah ada virtual memory kan, kita kena ada nampak addressing, dia punya address ataupun dia punya pointer. Okay, sebab proses yang berada dekat virtual memory ni, sebelum dia nak dibaca kepada CPU, dia perlu loaded kepada main memory dulu. Okay, macam tu. So that's why nanti kita tengok cara nak calculate dia punya kat sini dia punya address macam tu. Okay, so logical address boleh baca lah, address generated by the CPU iaitu virtual address. Physical address in main memory ataupun loaded into memory address register, iaitu kita punya RAM. Okay, so logical address ni CPU yang create lah, sebab dia ni virtual kan, dia ni tak wujud sebelum ni, tapi bila mana kita nak pakai virtual memory, dia wujud. So benda-benda virtual ni siapa yang buat? CPU. Okay, so dekat dalam virtual memory requirement ni, dia ada protection concept. Protection ni is used to avoid interference between program existing in memory. Okay, user process cannot access any portion of the OS, either another program or data. Protection ni just dia tak nak avoid. Contoh, proses 1 tengah run. Proses 1 tengah run, dia memerlukan 25600 kilobyte of RAM. Protection bermaksud dia nak avoid daripada tiba-tiba ada proses lain masuk ke dalam kawasan range dia tu. Okay, dia nak avoid tiba-tiba ada proses lain masuk. So that's why dia buat boundaries dia buat boundaries ataupun limitation ataupun range. Okay, contohnya proses 1 memerlukan 256 hingga 30004 kilobyte. Proses 2, bila dia katakan dia memerlukan another 100 kilobyte, dia akan 300 ni dia akan tambah 100 kilobyte. So jadilah boundaries untuk proses tu ialah 420940, dia punya limit. Base ni dia punya starting point. Limit ni biasanya dia punya maksimum yang proses tu boleh dapat. So kat sini contoh proses 1 dia dah ini dia punya boundary. Bila proses tu nak masuk, dia akan start base dia sebagai kod 30040. Dia punya limit 120900. Mana dapat 4200 ni? Kita tambah aja dia. 30040 tambah 12900, dapatlah dia punya maximum boundaries dia. Yang RAM boleh bagi ialah 420940. So bila proses 3 nak masuk, dia start daripada 4209.
So dalam proses ini dia perlukan jawab. Untuk proses 3 ni senang, dia tu 02400 ni tolak saja 420 940, so that kita tahu berapa bilangan dia. Okey. Okey, tak apa. Nanti dia akan ada penerangan. Nanti boleh tengok tengah YouTube ni. Just to inform that protection is to avoid another process interfere. Maksudnya tiba-tiba termasuk dalam proses kita. Dia tak nak proses tu termasuk dalam proses one. So that's why dia ada boundary. Boundary tu macam mana? Limitation. Bila kata limitation, mestilah dia kata starting point dan ending point. Starting point ialah dia punya base register. Limit point dia ialah dia punya maksimum yang dia boleh pergi. So contoh proses one ni dia starting from 25600, the maximum kepada 3000 3040. Bila proses tu nak masuk, dia mesti start dengan 3040 and then maximum dia ni just tambah je kepada sini. Ini tambah begini, nanti dapatlah dia punya maximum boundaries, iaitu yang ini. Bila next proses nak masuk, dia akan starting dengan yang ini. Okey, boleh? Okey. So, memang agak suka sikit untuk nak terangkan yang ni. Okey. Okay, so macam mana nak dapat new address new address. Macam nak cerita ni. Okay. Okay, kalau yang ini pula, you akan tengok, kan tadi dia kata macam mana nak dapat addressing, address yang berada di main memory. Okay, contoh kita nak proses kita nak proses A, kita nak proses A. Proses A ni perlu dihantar kepada memory untuk diproses. Itulah untuk di allocatekan dengan RAM. Tapi proses A tu dia berada di virtual memory berada di virtual memory. Proses A berada di virtual memory. And then dekat virtual memory tu dia memang dah ada address dia. Tapi bila mana kita nak hantar dia kepada memory, kita nak locatekan dekat part yang mana, kan? Dekat segmen A, segmen 1 ke, segmen 2 ke, segmen 3 ke, segmen 4 ke, dekat mana kita nak letak. Addressing dia macam ni. So senang saja kita hanya tambahkan base number dia dengan limit dia. So actually apa yang kita buat ni lah tadi. Apa yang kita buat ni lah. Barulah kita tahu proses A ni, dia proses 2 ni dia berada di antara sini dan sini. Okay. Okay. Untuk yang ini, ada yang ambil penangan. Just untuk mendapatkan satu physical address daripada logic address kepada physical address, you just need to add up base dan limit. Macam base dan, dia kena tahu base dan limit dia. Nanti ending dia you akan dapatlah proses 2 ni atau proses A tadi tu, dia berada di tengah-tengah. Macam tu. Okay. Ini antara contoh lain base dan limit. Okay, ini yang kita contoh tadi. Contoh you ada beberapa proses dekat segmen table ni, macam paging table, you ada beberapa proses. Okay. Proses 0 ni, okay, proses pertama kosong, base dia 1400, limit dia 1000. So kita tengok dulu base proses 0, 1, 2, 3, 4. Okay, siapa yang paling kecil?
Dia paling kecil ialah 1400 kan. So of course 1400 ni akan start dulu. So 1400 ni dia akan start dulu. Okay. So 1400 dia punya base. Dia punya limit dia 2400. Mana datang 2400? Class, reply. Daripada limit dia, sir. Daripada limit dia, macam mana dia dapat 2400? Dia add base and limit. Dia add base and limit kan. 1400 dia add limit dia 1000 max. So maximum limit dia untuk proses kosong ni is 2400. Okay. Okay, cuba tengok ni Next, 2400 dia punya base. So antara banyak-banyak ni, base mana yang hampir dengan 2400? Of course lah 3200. Betul tak? 3200. So kita masuk kat sini, jadikan dia base 3200. So dekat sini, dekat ni RAM kita ni. Barulah kita tahu, RAM kita segmen yang kedua ni merupakan segmen untuk proses number 3. So maksudnya dia bukan simply 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So remember dekat bahagian logic gate address ni is you punya virtual memory. Virtual memory you kalau nak kena proses, dia kena loaded masuk ke physical memory dulu. Okay. The process nak loaded masuk memory tu, contoh segment 0 ni nak letak tang mana, betul tak? So dia berdasarkan is referred to the segment table. Dekat dalam segment table dia ada base dan limit dia. Okay, so continue lah. 3200. Maksimum dia 4300. Kenapa? Sebab 3200 ni tambah dengan 1000. So ending result dia akan dapatlah susunan segmen macam ni. So dalam final exam inilah jawapan dia. Okay, clear? Alright. So ini dia punya contoh soalan dekat final exam. Okay, dia bagi awak segmen macam tadi, dia bagi awak segmen, ni kan, ni segmen ataupun process number. Kita anggap dia sebagai process number. Okay. Dia ada base, dia ada limit. So untuk proses kosong ni, kat mana dia akan allocate? Dekat physical memory punya segmen. Kosong ni kat mana? So itu dia. So itu dia antara contoh soalan. So jawapannya kalau you ni saya dah buatkan tadi. Okay, saya dah buatkan tadi. So of course dia starting with kosong. The maximum dia 160. Kenapa? Sebab 10 plus dengan 150. So dekat physical memory kita tu, allocation paling pertama ialah segmen nombor 4. Dia akan proses yang ni dulu. Betul tak kelas? So dia bukan simply kosong tu masuk kosong. Okay, ini dekat virtual memory Okay. So and then nextnya 400 base dia sebab dia terhampir dengan 160. 400 plus 350 dapatlah 750. Okay, and then segmen dia kosong. Okay. So inilah dia jawapan dia. Nampak kalau you nampak soalan nanti saya boleh bagi kelas exercise lah untuk paging ni. From the segment table below where the memory is 300k 3000, maximum dia 3600k. Show the allocation of each partition in physical memory iaitu RAM. Macam tu So inilah jawapan dia. Boleh? Okay, tak apa. Saya bagi brief dulu. Yang tak faham boleh refer to di slide lah. So sama juga relocation. Relocation ini yang maksudnya bila satu proses tu telah berada di dalam virtual memory, contoh dia punya dekat dalam virtual memory dia punya location dia dekat segmen kosong. Dekat segmen ataupun partition you all dah tahu sebab dia blok-blok lah kan. Dia blok-blok macam ni kan. Okay. Dekat virtual memory proses tu dia punya location dekat segmen kosong. Tapi bila kita nak transfer kepada physical memory, dia not necessary dia akan dekat RAM tu dia punya segmen pun kosong. So that RAM kena proses dia dulu. Tak semestinya. Kosong it can be
in segment number 5 in WAM. Okay, so WAM tu okay, dia kena yang kelima baru dia proses awak macam tu. So tu maksudnya relocation. Okay, by definition, while the program is executing, it may be swapped back to disk and return to main memory at a different location. Antara disk iaitu hard disk virtual memory kita dengan main memory ni kadang-kadang dia different location. So example dia yang ini. Okay, so tu dia. Okay, so macam ni nak kira ialah very simple one. You just tambah saja kan. Tambah saja dan dapatlah dia punya location dekat virtual memory. Ni macam repeating ni dengan atas ni. Repeating ya. Okay, so itu saja. Okay, other than that, virtual memory juga ada sharing. Protection mechanism must allow several processes to access the same data program portion of memory. The memory management system allow control access to shared areas of the memory without comprising essential protection. Contohnya, okay, maksudnya dekat dalam even though dia ada limitation kan, tapi sometimes bila mana proses tu diperlukan. Okay, contohlah kita tengah buat calculation kan, so proses A ni digunakan untuk calculation. Tiba-tiba OS ni memerlukan juga some part of our calculation tu untuk bantu dia punya nak jalankan OS. So dia boleh juga access and then dia akan compile, dia dapat result, dia keluar balik. Macam tu. Dia tak adalah maksudnya operating system tu proses A ni dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia pergi masuk, dia ambil, dia proses juga kan, dia proses juga dekat situ lama-lama, lepas tu barulah kat situ dia dah kacau utilization dengan speed kan, betul tak? Okay, so tu dia contoh sharing. So dia allow sharing maksudnya a little bit of sharing lah. Contohnya kat sini compilers kita kan, Windows system, runtime libraries, okay, compiler kita not necessary at one time macam mana I'm not sure. Bila you belajar C dengan Java, you ada belajar ke tak. Compiler kita sometimes dia boleh compile several processes at the same time kan, macam tu. Okay. Other than that, one-time libraries ni yang ada dekat dalam Windows libraries kita. Okay, Windows system ni saya cerita tadi, OS kita sometimes memerlukan some of the process yang kita telah guna dan kita kena bagi dia lah. Kita dah belajar priorities kan, hari tu kita belajar priorities di mana bila mana proses yang lebih besar nak proses and then CPU akan bagi dia duluan. Okay, kita ni sebagai user just nak main calculator je, dia akan hold dulu kita, dia bagi OS yang lebih priority. Macam tu untuk runtime. Okay, so I think itu saja overview. Okay, on the last beberapa section ni. Okay. And then you for more details you boleh pergi yang I bagi link tadi dekat WhatsApp. Okay, so I think some of you ada kelas. Okay tak so far? Mungkin ada yang tak faham, it's okay. You boleh tengok video penerangan tu. Video penerangan tu dia akan tunjuk macam dia nak lukis yang I cerita tadi. Nak bagi addressing. Boleh kelas? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Untuk exam yang kita risau, kalau theory lah dia tanya part B atau part C, discuss 5 methods of virtual memory requirement atau discuss 5 memory requirement parameters. So inilah dia logical, physical, protection, relocation, sharing macam tu. Okay, so what is logical? Okay, logical dia ada logical address and physical address macam tu. Okay, fine. Bila part calculation yang macam exercise kita tu, dia akan keluar macam ni. So make sure you tahu yang ni lah. Senang saja, base and limit. Lepas tu tambah. Lepas tu jadi base and limit. So segment ni dia akan bertukar. Okay. Ini dekat ni tau.
Yang slide awak pun ada, saya rasa saya dah post tadi yang ini. Saya dah jawabkan yang ini. Ni logical address ataupun NVM, okay, ataupun hard disk. Yang confuse lah, ada banyak term. Sir, yang logical address ni boleh panggil virtual address kan? Dia tak panggil yes. Dia tak panggil sangatlah term virtual address tu. Tapi dia memang virtual address pun. Sebab apa? Virtual address ni atau logical address berada di virtual memory. Siapa yang buat logical address, virtual address ni ialah CPU secara temporary-nya. Yang paling real ialah physical address. Ni yang berada di RAM. Ni yang address yang sebetulnya, okay, proses yang sebetulnya semua dekat sini. Physical address. Sir, yang physical address tu memang susunan dia macam tu ke? Tak, kalau ikutkan susunan tak kisah lagi. Kalau ikutkan macam ni pun tak apa nampak. Nak senang nampak 14 hingga 240. 3200 430. Itu ke maksud awak? Dek yang ni how you draw je lah. Kalau awak nak draw macam ni boleh juga. Tapi kalau dalam exam biasa macam ni. Faham. Tak takut nanti dalam exam biasa kalau memang macam tu terbalik ke apa ke. Yeah. Hmm. Cuma saya nak senang nampak, max saya kat sini. Okay. Thank you. I think yang this chapter the hardcore dia yang you kena tahu what is and then how to calculate this one. Okay, how to calculate this one. Boleh? Excuse me sir. Jadi flow dia tu dari CPU pergi kat segment table nak dapatkan dia punya base and limit. Dan from there dia akan pergi kat page table, means dia akan serabutkan lah segmen tu dalam RAM Maksud saya dia macam pecah-pecahkan. Maksud saya dia pecah-pecahkan dalam RAM tu. Dia pecah-pecahkan dalam RAM. Yes. Dia tak ikut turutan lah maksudnya. Betul-betul, dia tak ikut turutan. Dia sepatutnya dia daripada yang chapter atas ni tau. Chapter atas ni kalau you perasan kan, setiap physical memory ni dia dah ada location dia. Dia ada segmen dia kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul tak? Okay. You bayangkan ini advancement lah yang you belajar tadi advancementnya. Tiba-tiba page 4 nak proses. Of course page 4 ni kena loaded into physical memory kan, betul tak? Ya betul. Okay. Dekat segmen mana page 4 nak masuk? Okay, ni dah settle dah, betul tak? Kan? Page 1 pergi sini. Okay. Page 4 kat section mana agak-agak? Dia tak tahu kan? Depends kat page table. Yes, dia depends kat page table kan? You bayangkan dekat dalam page table ni, dia ada buat calculation yang tadi. Maximum dan base dan limit dia. Yes, betul. Barulah dia masuk dekat sini. Page 4. Okay. Dekat sini. So dia bukanlah nak serabutkan balik. Dia macam address untuk page 4 tu dah ada dekat virtual memory. Tapi bila time dia diperlukan, dia nak run proses page 4, okay, dia nak kena load ke physical memory. Kan? So bila nak campak ke physical memory, dekat segmen mana, partition mana yang dia nak letak. Itulah dia kena buat protection, iaitu ada base limit, base dan limit. Means dia tak nak overlap lah macam proses-proses tu. Betul. Dia punya function tak nak overlap. Contoh kalau tak ada base limit, tiba-tiba dia masuk kat page 2. Page 2 ni kan setiap kat sini kan kita belajar dia ada berapa kilobyte dia perlu proses kan. Memang kat sini ada ini 50, ini 100 saja, ini 200, ini 300, betul tak? So, kita nak page 4 ni tiba-tiba dia memerlukan 400 tapi kita pergi masuk dekat segmen nombor 2 ni. Dah tak kena, betul tak? So that's why dia kena calculate dulu base dan limit dia. So bila dia dah dapat anggaran page mana yang sesuai, segmen mana yang sesuai, barulah dia masukkan page 4 tu ke dalam
segmen yang sesuai. Oh, jadi maksudnya page table ni boleh reduce segments lah. Betul? Okay, alright. Itu yang dia kalau you tak, you kena tengok daripada atas lah. You tengok ke atas dulu. Sebab yang atas ni, yang ni saya dah cerita. Ni quite straightforward juga kan. Swap in, swap out dengan page fault ni. Kalau you tengok dalam video tu. Kat sini lah, kalau you refer kat sini, you tak akan faham sangat. Okay, you kena tengok yang video penerangan ni kat sini. Yang dah bagi. Okay, tak apa. I think mesti ada yang tak habis lagi buat kan. Tak habis lagi video ke. Okay, cuba tengok step by step. I dah numberingkan dia 1, 2, 3. Bila you follow, you boleh grab the ni lah. Grab the flow. So overall, this is all about memory management. It's quite, memang dalam kepala otak CPU lah kan. dalam OS lah ni. Kita pun susah nak gambarkan sangat. Okay, so I think kalau you habiskan video untuk hari ni, kita dah boleh tamatkan chapter 3.2 ni dan kita sambung dengan IO pula lepas ni. Boleh? And then lastly, security. Okay? Okay sir, boleh. Okay. Ada apa-apa question lagi? You all ada dengar tak bila kita akan naik masuk UiTM, ada tak? Tak ada lagi kan? Belum lagi sir. Tak ada. Itulah. Untuk for your info, student yang akan baru register, adik-adik Pak Wan awak pun, dia daftar dalam online. Daftar masuk macam you all bawa mak bapak, bawa beg semua kan. Dia daftar dalam online. Lepas tu, dia masuk je tu start kelas virtual macam ni lah. ODL macam ni. Macam wow, macam mana kita nak ni kan. Good luck for them lah. So, kita lecture juga kena pelbagaikan teknik. Tak naklah buat video saja kan. Kadang-kadang kena buat meet, video meet je, Google Meet kejap. Kadang ada yang dekat slide, ada yang dekat WhatsApp kan. Ada yang saya dengar ada yang bagi video, voice video dekat WhatsApp saja. Ada tak you all dapat? Lecture aja pakai video voice macam tu kan. So kena pelbagaikan lah. Okay. So I think itu saja